Sudah 2 hari. Saya kata dah 2 hari lah. Jangan tambah pula Tan Sri. Masa berlalu terlampau cepat. Ya. Tapi saya orang yang menghormati Tan Sri. Tan Sri suruh saya keluar, gantung saya keluar. Saya tak seret Tan Sri keluar dengan kursi-kursi. Saya tak bawa Samsung jalanan mari seret. Ada orang SMS kat saya suruh buat report polis terhadap speaker. Saya kata jangan. Speaker saya hormati, dia ada kuasa. Saya menghormati speaker ada kuasa. Sila. Ini yang ini dia meminta hujah panjang-panjang lah ini. Sila. Okey, baik, terima kasih Tan Sri. Saya balik kepada pengujahan saya pada sebelah sesi pagi tadi. Bapak Betul Fahad? Betul Fahad ni Tan Sri, dia memang dia tak berasa seronok duduk sebelah sana. Dia nak seronok di sini. Dia tak boleh bercakap. Jadi dia saya pun kesian kat dia. Jiwa dia tertekan. Dia dulu begitu lantang PPSMI menentang, sekarang tertekan. Jadi payah pada dia. Dia tak sejiwa dengan dia duduk sebelah sana. Jadi saya rasa Tan Sri recommend lah kat dia balik sini lah. Tangga batu balik sana. Batu Fahad sini, tangga batu sana. Sila teruskan. Baik. Berkaitan dengan soal pengurusan keuangan, saya sebelum saya menyentuh secara spesifik berkaitan dengan pasal-pasal yang dipindah dalam undang-undang ini, umpamanya macam saya katakan tadi bahawa ada satu tambahan. Sekarang ini kenapa kerajaan mau membelanjakan keuangan yang lebih, sedangkan kerajaan boleh menggunakan kaki tangan kerajaan negeri. Kita kerjasama dengan kerajaan negeri untuk memastikan penyaluran peruntukan pembangunan projek-projek seperti mana yang dibuat sebelum ini, umpamanya di negeri Pakatan Rakyat Memerintah. Kalau sebelum itu negeri dikenai Kedah, memang kerajaan pusat dalam nak membelanjakan keuangannya menggunakan jentera kerajaan di peringkat negeri. Tapi bila kita mengambil alih, lalu jentera kerajaan itu sudah jadi berbeza. Kalau dulu kita menggunakan jentera kerajaan di pejabat daerah, sekarang kita gunakan satu instrumen baru, iaitu ada DO baru, ada ADO baru, ada JKK baru. Jadi saya katakan bahawa ini sudah memperlihatkan bahawa kita tidak menggunakan wang pungutan daripada hasil dalam negeri itu sebaik mungkin untuk memastikan penjimatan dia, dan kemudian pastikan bahawa segala peruntukan perbelanjaan itu berjalan sampai kepada rakyat, bukan kepada untuk memberikan allowance ataupun gaji kepada orang-orang yang kita lantik kerana kepentingan politik ini. Jadi bagi saya bahawa ini menunjukkan bahawa kita tidak menggunakan wang peruntukan yang dipungut daripada hasil dalam negeri itu untuk pastikan supaya satu perbelanjaan yang berhemat, yang cermat, bagi memastikan bahawa setiap yang kita belanja itu boleh memberikan kesan kepada perkembangan peningkatan taraf hidup di kalangan masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Begitu juga kita lihat bahawa saya tidak nampak bahawa kerajaan serius untuk melihat bagaimana program-program pembangunan atau program-program yang bersifat latihan modal insan dan sebagainya. Umpamanya contoh dalam PLKN, saya tidak sempat untuk berucap dalam PLKN kerana saya digantung 2 hari, tempoh hari. Kerana bagi saya bahawa sepatutnya PLKN ini sama ada dihapuskan ataupun dirombak ataupun dibuat sesuatu yang lebih baik untuk pastikan supaya satu perbelanjaan wang rakyat ini dapat dilihat keberkesanannya dalam usaha untuk kita mengatasi masalah-masalah yang berbangkit selepas daripada kita buat PLKN. Silakan. Ya, terima kasih Pokok Seno, terima kasih Tan Sri. Saya balik kepada masalah pembaziran pertindihan jawatan di Kelantan. Apabila dulunya sebelum PAS mengambil alih pemerintah, waktu barisan dulu, dia menggunakan pegawai penyelaras pembangunan seorang saja dan disalur melalui pegawai federal, PKR pegawai federal, pertanian pegawai federal, concurrent government, perhutanan federal, perikanan federal, haiwan federal, JPS federal. Ini disalur begitu. Jadi apabila kita ambil alih pemerintah rakyat pilih kita, dia membentuk satu Jabatan Pembangunan Persekutuan. Belanja, saya dapat data-data tidak kurang daripada gaji saja 250 juta setahun. Ini tidakkah ini pembaziran? Saya nak minta pandangan Pokok Seno. Ya, saya kira bahawa sepatutnya kerajaan yang meletakkan slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, sepatutnya melihat bahawa inilah masa untuk kita melihat bagaimana menstrukturkan semula perbelanjaan kita. Kita tak boleh
macam saya katakan pada pagi tadi, kerana kepentingan politik bebal kita, lalu kita menyalahgunakan kuasa yang ada kepada kita hanya untuk kepentingan politik. Bagi saya bahawa apa yang disebut oleh yang berhormat daripada Pangkalan Cepa tadi cukup jelas, bahawa satu pembaziran yang cukup besar. Dan sekarang itu di negeri Kelantan, di negeri Kelantan sekarang sudah ada Kedah, Pulau Pinang dan juga Selangor. Jadi sudah tentu bahawa dia akan berlaku peningkatan perbelanjaan yang lebih besar daripada tak kurang daripada 1 bilion. Sudah tentu ini sangat merugikan kita. Jadi saya balik kepada soal PLKN tadi, saya katakan bahawa saya umpamanya cadangan pindaan yang dibawa datang ke sini, bahawa nak buang denda dan juga penjara kepada khidmat masyarakat. Jadi maknanya lepas ini siapa pun tak payah pergilah PLKN, sebab dia tahu tak perlu ada denda, tak perlu penjara, jadi kita pergi khidmat masyarakat. Jadi saya bukan nak persoalkan itu sangat, tapi saya lihat bahawa tak ada satu yang lebih konkret untuk nak dilihat bahawa apa sebenarnya yang kita nak daripada PLKN. Jadi akhirnya kita telah membelanjakan 3.2 bilion. Seperti mana disebut oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan, 3.2 bilion dalam tempoh 5 tahun untuk PLKN. Sekarang kita duk fikir sekarang ni apa keberkesanannya kepada 400,000 nak dipanggil balik 417,000 peserta PLKN yang telah dilatih ni, nak dipanggil balik, nak dicek.